Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton yang dirahmati Allah dan anak cikgu sekalian, selamat kita bertemu lagi dalam rancangan Tilawatul Quranil Karim, di mana kesemua rekan anak-anak telah pun bersedia dengan kitab suci Al-Quran dan buku catatan, iaitu kitab Quran dimaksudkan ialah kitab muqaddam yang ada di depan mereka. Dan cikgu percaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian juga, anak-anak kita semua telah pun bersedia. Jadi, jangan lupa anak-anak, setiap kali kita mulakan membaca ayat suci, mari sama-sama kita mohon kehadrat Allah SWT supaya dapat diterangkan hati kita, dilancarkan lidah kita dalam pembacaan kitab suci Al-Quran ini. Sama-sama anak-anak, kita dah tangan, kita baca doa ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahim. Dari pelajaran kita yang lalu, alhamdulillah anak-anak telah dapat membaca dengan baik, yaitu suratul Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kita telah membincangkan beberapa perkara tentang istilah uddab, tanda-tanda yang terdapat. Seperti hamzah, wasal, kita tahu ada kepala sad. Ya, kemudian ada dengan baris dua tu digantikan barisnya dengan mim. Semua ni dan dengan ilmu tajwidnya kita telah terangkan dengan bahasa ilmu tajwid bahasa Arab sendiri. Seterusnya kali ini kita beralih kepada ayat yang baru, iaitu yang bernama Suratul Tin. Cuba ikut semua. Suratul Tin. Ya, kita baca Suratul Tin kali ini. Jadi biar cikgu baca dan anak hendaklah dengar, tengok bagaimana bunyi-bunyi huruf dan makhraj yang tepat dan juga bunyi-bunyi sifatnya dan tanda-tanda istilah uddab. Yang ada istilah uddab ini menandakan hukum-hukum yang ada dengung, tak ada dengung, ada panjang ya. Ini cuba perhatikan baik-baik. Dan cikgu akan minta tiap seorang daripada rakan anak akan membaca. Jadi perhatikan sekarang bacaan cikgu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Itu dah surah apa tadi namanya? Surah Tin. Anak-anak telah faham dalam pelajaran kita yang lalu, kalau ada alif, ya dan juga waw yang tanpa tanda, diikuti alif dahulunya baris atas, diikuti waw dahulunya baris hadapan, diikuti ya dahulunya baris di bawah, dinamakan mad asli atau mad apa? Tabi'i. Dia baca berapa harakat? 2 harakat. Ya, tapi kecuali huruf yang sebelumnya kalau hamzah. Kalau hamzah ada nanti hukumnya lain, cikgu akan terangkan. Tetapi kalau kita dapat
macam waw dulunya baris hadapan, kemudian ada huruf pula selepasnya yang kita boleh berhenti, boleh wakafkan, maka di sana ada satu hukum namanya mad arid lis sukun. Misalnya, kita tunjuk. Katalah sekarang waz-zaitun. Wattini waz-zaitun. Ini ya. Waz-zaitun. Ini dia kata mad waw tak ada bertanda, dahulunya baris apa? Ada. Kalau kita baca terus waz-zaitun, dia namanya mad atau mad tabi'i. Tapi kalau kita berhenti, ada satu huruf yang di akhir mad tadi ni, kita boleh berhenti nama dia. Maka sekarang kalau kita berhenti, namanya mad apa tadi? Arid lis sukun. Mana arid yang mendatang untuk dimati. Dia asalnya tak mati, tetapi kita matikan dia, maka namanya mad arid lis sukun. Lis sukun dia. Itu dia lis sukun. Dia boleh baca 3 wajah. Catat semua. Berapa wajah boleh baca? 3. Boleh baca 2 harakat. Boleh baca 4 harakat. Boleh baca 6 harakat. Makna 2 harakat 1 alif. Kalau 4 makna 2 alif. Kalau 6 artinya 3 alif. Tapi kalau baca terus, namanya mad asli. Wattini waz-zaituni watu. Dia hanya jadi mad asli. Bila jadi mad ada sukun, ketika berhenti. Itu kita nak tahu pasal mad ni. Pasal tu cikgu tadi boleh baca panjang. Wattini waz-zaitun. Boleh baca 3 wajah. 2 boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Tapi yang eloknya kalau baca yang 2, semua ikut 2. Kalau baca 4, semua ikut 4 sama-sama. Kalau baca 6, semua baca 6. Itu yang paling elok. Jangan satu baca 2, satu baca 6, satu baca 4, satu baca 2. Tidak begitu bagus dalam hukum tajwid. Yang bagus semua persamaan sama semua. Sekarang setelah kita dengar, cikgu nak dengar bagaimana bacaan rakan anak-anak. Boleh tak kita baca dengan baik? Kita minta kali ini Nur mulakan bacaan ini, ya. Nur Faizah bacakan mula. Cuba. Wattini waz-zaitun telah cikgu baca tadi. Tunjukkan bagaimana boleh panjang tadi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun. Kalau dapat zai itu diterangkan lagi, jangan jadi zal. Wattini waz-zaitun. Kalau waz nanti jadi zal. Jadi kalau terangkan jadi zai. Wattini waz-zaitun. Coba lagi. Wattini waz-zaitun. Itu. Berapa harakat baca tadi ni? 4 harakat. 4 harakat. Apa nama madnya? Mad arid disukun. Macam mana nak kenal? Apabila mad bertemu dengan satu huruf yang diwakafkan akhirnya, itulah namanya, ya. Baik, terus. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Itu dia anak-anak bacaan Nur. Tadi semua dia baca 4. Itu bagus. Kalau nak baca 6 semua. Cuba kita dengar bagaimana pula bacaan Zahratul Lil pula. Ya. Sambung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa panjangkan? Laqad khalaqnal insana. Kenapa besar panjang buat apa? Kerana ada alif saghirah. Alif saghirah. Alif saghirah ganti siapa? Alif besar. Alif besar. Jadi mesti dibaca dengan 2. 2 harakat. Jadi juga mad tabi'i atau mad asli. Asli. Berapa harakat? 2 harakat. Jadi rupanya alif yang kecil jangan tu ganti alif yang besar dalam resam apa? Usmani. Kalau resam imla'i kita jumpa alif juga ada insan, dia tulis alif ada. Tapi resam Usmani dia gantikannya huruf alif saghirah, alif yang besar. Bacaannya sama juga 2 harakat. Ya, terus. Thumma radadnahu asfala safilin. Ya, bagus bacaan dia anak, ya. Kita dapat satu hukum ni. Baik, cuba kita minta kepada Izzat sambung.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Itu dia. Cikgu nak tanya sekarang. Sekarang illal ladzina amanu. Ini dia. Ada amanu mana ya? Ini dia. Ada amanu. Bagaimana sekarang? Tentu anak-anak mengata nanti ini mad tabi'i ya atau mad apa? Mad asli. Sebab ada alif kemudian dahulunya baris atas. Ingat sekarang. Setiap kali kalau betul memang alif ada dahulunya baris atas semua mad tabi'i kecuali kalau huruf hamzah. Kalau hamzah kita tidak kata dia mad tabi'i atau mad asli. Kita katakan mad badal. Cuba ikut. Mad badal. Ya, apa sebab mad badal? Kita tidak ceritakan apa sebabnya, ada dua hamzah ke tidak. Cuma kita nak kenal sekarang. Dia mesti dibaca dengan dua harakat. Kita boleh kenal asal hamzah pertama jumpa dengan alif, maka dia kata badal. Begitu juga kalau jumpa dengan waw, katakan ambiuni. Ini dia. Ambiuni. Tengok ya. Ini dia. Anda tengok. Wow, kemudian dahulunya baris apa? Hadapan, itu rupa hamzah. Ini juga namanya mad apa? Badal. Jangan kata mad asli. Jangan kata mad tabi'i. Begitu kalau baris di bawah. Dalam Quran ada qul'i. Ini dia. Ini hamzah ni. Jumpa dengan ini. Ini juga namanya mad apa? Mad badal. Kalau lain pada hamzah, semua mad tabi'i atau mad apa? Asli. Kecuali kalau apa namanya? Mad badal. Ya, itu dia. Terus kita minta kepada Luqman. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lagi sekali. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, biddin ni kalau kita berhenti apa nama hukumnya pula? Man anil sukun. Arid sukun. Kalau kita baca terus? Masli. Man asli. Berapa wajah boleh baca? 3. Berapa? 2, 4, 6. Bagus. Cuba sambung terus kita minta kepada Taha. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Lagi sekali. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kalau ada orang baca macam mana? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Betul ke salah? Salah. Kenapa? Boleh jawab? Kerana Ada lafzul jalalah sini. Amna Allah. Kalau baris apa yang boleh tebal dia? kalau baris atas Atau tak bawah boleh baris bismillah boleh? tak boleh. Atau baris atas atau baris Depan. lafzul jalalah artinya nama Allah SWT. Allah tu lafzul jalalah. Kalau dahulunya dia baris atas dengan baris depan, dia kena baris tebal bunyi Allah tu. Kalau baris bawah dia kena macam bismillah, boleh baca bismillah. Pada bahasa baris bawah. Tengok. Allah lafzul jalalah kalau atasnya baris atas atau depan tebal. Kalau dulu baris bawah dia tipis. Apa yang tipis? Nama lafzul jalalah ada dalam situ. Jadi selalu kalau anak-anak semua, tuan-tuan dan puan semua baca alaihissallahu biahkamil hakimin, ini ada soal. Dia soal. Tidakkah Allah Ta'ala itu yang akan menjadi hakim yang akan tepat? Iaitu semula-mula hakim. Yang sebenar hakim, yang sebesar hakim besok. Maka ada jawab selalu sini. Cuba ikut saya jawabnya sama ya dengan ikut cikgu. Cuba kata wa ana. Kalau kata ramai wa nahnu ala dzalika. Kalau satu orang wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau baca ini ayat ini selalu kita sambungnya. Artinya kami adalah orang yang menyaksikan yang Allah Ta'ala akan jadi hakim besok. Akan menghukum segala hamba-hambanya. Orang yang salah dihukum, orang yang baik pun dihukumkan. Jadi baca ini adalah paling baik, iaitu sunat kita baca. Ya? Cuba sekali lagi ingat tak? Wa ana ala dhalika minasyahidin. Boleh Ustaz baca? Wa ana? Tak cantik lagi. Cuba baca tak? Wa ana ala dzalika minasyahidin. Bagus. Cuba baca, kita minta satu lil. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Jangan lupa sekali lagi cuba. Wa ana ala dzalika
minasyahidin. minasyahidin. Ini dia kita sudah dengar. Anak-anak dah baca, kita dapat 3 hukum kali ini. Ya, yang pertama kita dapat mad arid lisukun. Kemudian kita dapat alif kecil tu artinya dia juga ganti alif besar, dia juga jadi hukum mad asli atau mad ta. Yang ketiga apa kita dapat? Mad badal. Setiap hamzah jumpa dengan alif, setiap hamzah yang jumpa dengan waw, setiap hamzah jumpa dengan ya, jangan kata mad asli, jangan kata mad tabi'i, kita katakan mad badal. Baik, sekarang kita betulkan bacaan semua ikut ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين Ingat bacaan tadi. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Cuba wa ana. Wa ana ala. ذلك من الشاهدين Jangan lupa kalau baca ayat ni, bacalah ujungnya begitu sunat bacanya ya. Baiklah. Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم Itulah dia anak-anak sekalian dalam surah At-Tin yang telah kita bincangkan dalam hukum-hukum tajwid tertentu. Dan jangan lupa baca wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau kita ramai, kita baca wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.